warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya harap anda semua dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Beradanya saya di sini, nama saya Nur Aisyah Nadira binti Syamaruf Fuad dengan rakan sekerja saya iaitu Husna binti Omar Keri yang akan mengulas sedikit sebanyak mengenai virus COVID-19 yang telah melanda bukan sahaja di negara kita, malah di seluruh dunia. pada masa kini, terdapat satu virus yang mula mengencam kesemua kehidupan di muka bumi ini, sama ada manusia maupun haiwan. Adakah korang tahu, sudah setahun wabak coronavirus ini kian mula tersebar di seluruh negara. Malahan virus ini adalah virus yang sangat berbahaya di mana ianya boleh menyebabkan kematian. Telah ramai yang terkorban akan kerana dijangkiti penyakit wabak coronavirus ini. Kebanyakan daripada mereka juga adalah golongan yang mempunyai latar belakang daripada penyakit kronik. Pada asalnya, penyakit coronavirus ini telah berasal daripada China. Tapi setelah hari demi hari berlalu, virus ini telah laju dibawa seperti ombak yang deras merentasi ke semua negara di bumi ini. Tidak juga boleh dinafikan, bilangan kes penyakit yang berjangkit dengan coronavirus ini juga semakin hari semakin meningkat. Ini kerana coronavirus sangat mudah merebak sama ada melalui ruangan udara ataupun di mana-mana permukaan. Banyak cara yang kita boleh gunakan untuk mengelak daripada dijangkiti penyakit wabak coronavirus ini. Antara salah satunya adalah dengan memakai penutup muka dan menjaga penjarakan sosial. Saya ada sedia sebuah pantun terutama sekali untuk kita yang sedang menghadapi wabak coronavirus ini. Seluruh dunia dilanda wabak, tiada penawar untuk dijual beli. Bila keluar harus menjaga jarak. Jangan lupa penutup muka dan menjaga SOP. Walau bagaimanapun, terdapat ramai masyarakat yang telah menghulurkan tangan untuk memberikan bantuan dan pertolongan dalam menangani wabak coronavirus ini, terutama sekali frontliners, iaitu barisan hadapan kita. Secara umumnya, tugas barisan hadapan adalah untuk menemui dan melayani pelanggan. Barisan hadapan juga memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Seorang frontliners harus berpenampilan sopan dan menarik. Ini kerana untuk mencerminkan seorang jati diri yang bermoral dan memiliki etika. Contoh barisan hadapan yang sering kali ramai tahu adalah seperti polis, doktor, customer service, pengantar makanan iaitu rider dan sebagainya. Barisan hadapan memegang tanggungjawab yang penting dalam menjalankan tugasnya. Banyak cabaran yang mereka hadapi tatkala mereka melakukan tugasnya, terutama sekali ketika wabak coronavirus ini melanda. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh barisan hadapan ketika pandemik COVID-19 ini adalah cabaran daripada segi fizikal dan mental. Cabaran ini yang mereka harus hadapi pada setiap hari. Hal ini menggambarkan bahawa kita sebagai rakyat yang prihatin dan berhati turut perlulah menghargai jasa-jasa wira negara yang telah berkorban untuk menjaga keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia. Untuk ulasan selanjutnya mengenai cabaran-cabaran seterusnya, saya serahkan kepada rakan setugas saya iaitu Husna Khairi. Terima kasih Aisyah Nadira. Untuk rasa lebih lanjut mengenai cabaran yang dihadapi oleh barisan hadapan, saya serahkan kepada Inspektor Muhammad Taufik yang kini berada di talian. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Mungkin Tuan ingin perkenalkan diri terlebih dahulu secara terperinci. Ya, Assalamualaikum. Saya Inspektor Muhammad Taufik Ajmal bin Jamaluddin daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Pahang. Saya telah berkhidmat dalam Polis Diraja Malaysia hampir 5 tahun. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Saya Husna daripada KPMI Molek. Tujuan saya adalah ingin menanyakan beberapa soalan mengenai tugasan-tugasan polis sewaktu pandemik COVID-19 ni. Soalan pertama saya, mungkinkah Tuan boleh kongsikan sedikit skop tugasan pada tahun ini yang mungkin agak berbeza dari tahun lepas akibat pandemik COVID-19? Okey, untuk makluman Cik Husna, penugasan pihak polis biasanya masih diteruskan seperti biasalah.
Cuma ada penambahan beberapa penugasan yang baru kerana gejala pandemik COVID-19 ni. Itu antara penambahan tugas yang baru bukan sempena lah, disebabkan gejala COVID-19 ni. Soalan kedua saya, mungkin juga Tuan ingin berkongsikan kepada kami apa cabaran yang dihadapi ketika pandemik COVID-19 ni melanda. Okay, cabaran sewaktu pandemik COVID-19 ni melanda seluruh dunia ni, khususnya Malaysia. Terdapat beberapa cabaran lah, tapi saya nak highlightkan dalam 2 cabaran saja. Cabaran pertama yang kami sebagai pihak polis hadapi ketika COVID-19 ni, antaranya adalah cabaran berhadapan dengan segelintir orang awam yang tidak memberi kerjasama dengan kita sewaktu berada di lapangan. Contohnya, terdapat segelintir orang yang tidak mahu pakai mask di tempat orang ramai, contohnya di pasar raya, di tempat pelancongan. Yang keduanya, apabila kita melaksanakan PKPD, telah diarahkan untuk duduk di rumah, tetapi ada lagi segelintir orang awam yang masih degil dan keluar melepak bersama kawan-kawan sehingga lewat pagi. Cabaran ni selalunya berlaku waktu awal-awal PKPD dilaksanakanlah. Okay, sekarang ni apabila pemantauan dibuat, apa yang kita lihat, orang awam telah mula ikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Cabaran yang kedua pula adalah keselamatan diri dan keluarga pihak polis ataupun frontliners lah. Okey. Peratusan untuk terdedah dengan jangkitan COVID-19 ni agak tinggi lah, terutamanya di kawasan petugas-petugas polis yang berada di kawasan-kawasan red zone. Tapi walau bagaimanapun, kami pihak polis sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan dalam melaksanakan penugasan sebagai frontliner, seperti kita kena pakai mask, menggunakan hand sanitizer dengan kerap dan menjaga jarak sewaktu melakukan tugas di lapangan. Tambahan lagi, kami pihak polis juga terdedah dengan risiko nyawa, yang mana kita pun semua sedia maklum telah berlaku banyak kemalangan yang menyebabkan kehilangan nyawa dan cedera parah di sekatan jalan raya di seluruh Malaysia, walaupun sewaktu PKPD dilaksanakan. Soalan terakhir daripada saya, apa pesanan Tuan terhadap orang awam dalam membantu barisan hadapan bagi mengurangkan kes COVID-19 di Malaysia? Pesanan saya mudah saja. Saya hanya ingin berpesan kepada semua rakyat Malaysia agar membantu kami pihak frontliners ini dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, beri kerjasama kepada semua frontliners, sabar dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, dan sama-samalah kita berdoa agar kita semua rakyat Malaysia dapat mengharungi pandemik COVID-19 ini. Tuan, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Okey, sama-sama. Terima kasih bagi pihak studio. Sekarang saya berada di Taman Titiwangsa Hulu Langat yang merupakan salah sebuah tempat PKPB semasa COVID-19 ini. Hari ini bersama saya, seorang rider lalambuh di tempat yang menjadi tumpuan kepada rider-rider untuk menghantar barang. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak saya nak interview Cik untuk beberapa soalan? Boleh. Okey, boleh tak Cik perkenalkan diri dulu untuk kepada mereka di luar sana? Okey, nama saya Muhammad Imran, dan saya waktu musim pandemik ni saya bekerja sebagai rider dalam lah untuk menjana pendapatan. Untuk soalan pertama, bagaimana keadaan Cik bekerja semasa COVID-19 ni? Okey, bagi saya keadaan bekerja dalam pandemik musim COVID ni order agak memerangsangkan lah daripada sebelum COVID, sebab yalah ramai orang lebih mengutamakan untuk duduk rumah. So kita orang banyak job lah waktu COVID ni. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah risiko-risiko yang Cik hadapi semasa bekerja? Kalau nak kata soal risiko tu banyak, antaranya macam jam, lepas tu hujan. Tapi bagi saya
faktor utama kalau risiko tu dari segi cuaca lah, sebab yalah cuaca tak menentu kan, lagi-lagi hujan, jalan licin apa semua. Itu je lah. Okey, soalan yang seterusnya, bagaimana pendapatan cik sebelum Covid dan semasa sekarang ni, keadaan Covid ni? Macam yang saya cakap tadi, kalau sebelum Covid orang bebas untuk bergerak, so diorang tak ada tujuan lah untuk ambil job daripada kita orang. Tapi kalau waktu Covid macam ni, ramai orang lagi suka duduk rumah sebab yalah musim-musim Covid kan. So kita orang lagi banyak job lah waktu Covid macam ni. Okey, untuk soalan terakhir sebelum saya undur diri, cik ada apa-apa nak bagi pesanan ke, pendapat ke untuk mereka di luar sana? Bagi saya, nasihat saya pada luar sana yang mana yang macam saya jadi rider, saya minta semua berhati-hatilah jalan raya, ingat orang yang tersayang, dan paling penting jaga penjarakan sosial. Okey, terima kasih cik. Sama. Okey, itu saya daripada saya, kembali ke studio. Terima kasih kepada rakan setugas iaitu Akmal Izham yang telah menemu ramah salah seorang daripada para frontliner kita yang sedang bertugas, iaitu seorang rider Foodpanda. Jadi pasti sukar untuk rakyat Malaysia untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang telah melanda negara kita sejak Mac yang lalu tanpa usaha daripada petugas-petugas barisan hadapan. Jadi tanpa pengorbanan daripada para frontliner kita, pastinya segala inisiatif dan langkah pencegahan yang dirancang oleh pihak kerajaan tidak dapat dilaksanakan dengan sistematik dan terancang. Banyak risiko dan cabaran yang dilalui oleh para frontliner kita dalam usaha mencegah wabak COVID-19 ini. Ada di kalangan mereka yang tidak dapat pulang ke kampung untuk bertemu dengan keluarga mereka kerana membanting tulang dan mengerah tenaga sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga ke hari ini. Jadi banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh rakyat Malaysia untuk menghargai jasa-jasa para petugas barisan hadapan yang telah berusaha menangani wabak COVID-19 ini. Jadi seperti di Langkawi saja terdapat 7 buah hotel yang telah menawarkan penginapan percuma untuk mereka untuk bercuti di pulau ini bagi menghargai pengorbanan mereka dalam menangani penularan wabak COVID-19. Jurucakap Pengusaha Hotel dan Produk Pelancongan Langkawi, Razmi Rahmat berkata, tawaran ini adalah untuk semua petugas barisan hadapan di negara ini dan ia sah selama 6 bulan selepas PKP berakhir untuk bertujuan menghargai pengorbanan mereka. Dan juga anggota pasukan keselamatan, kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia dan petugas media layak mendapat tawaran ini, katanya pada sidang media di Hotel Adria Langkawi.